Okey, Assalamualaikum. Okey, jadi pagi ni cikgu teruskan lagi dengan modul 4, fotografi digital. Okey, jadi untuk pagi ni kita akan lebih menumpukan kepada 4.1.7 iaitu menghasilkan karya fotografi, di mana kita akan mengenali jenis-jenis karya fotografi yang terdiri daripada fotografi editorial, fotografi kreatif dan juga fotografi komersial. Okey, sebelum itu kita kenali dulu apakah yang dimaksudkan oleh karya-karya fotografi. Okey, secara kesimpulannya ada tiga karya fotografi, tiga jenis karya fotografi. Yang pertama ialah fotografi editorial. Okey, fotografi editorial biasanya digunakan di dalam percetakan lah, sama ada majalah, penerbitan buku teks dan surat khabar. Jadi gambar-gambar ni digunakan di dalam bahan bercetak lah. Okey, kemudian karya fotografi yang seterusnya ialah fotografi kreatif. Okey, fotografi kreatif ni ialah bidang seni halus dalam fotografi, di mana gambar-gambar yang dihasilkan dalam fotografi kreatif ni biasanya berbentuk seni lah. Okey, jurugambar bebas menghasilkan gambar. Tujuannya adalah sebagai salah satu cabang dalam bidang seni halus. Okey, dan kemudian karya yang terakhir ialah fotografi komersial. Okey, karya fotografi komersial ni, gambar-gambar ni kebanyakannya digunakan di dalam bidang periklanan, di mana gambar ini digunakan untuk mempromosikan produk ataupun perkhidmatan. Okey, seterusnya kita akan pergi lebih mendalam untuk ketiga-tiga jenis karya tersebut. Kita mulakan dengan fotografi editorial. Okey, fotografi editorial biasanya foto untuk ini disusuli dengan artikel ataupun caption. Okey, artikel atau caption ni ialah teks lah. Okey, dalam bentuk teks. Okey, jadi teks ni biasanya diletakkan di bawah gambar tersebut lah. Okey, tujuan teks tu adalah untuk menerangkan penerbitan tersebut lah. Okey, jadi contohnya dalam majalah, selalunya kalau ada gambar, biasanya ada caption. Okey, jadi fotografi editorial ni tujuannya adalah untuk menggambarkan cerita, artikel, teks atau idea yang ingin disampaikan. Jadi dengan penggunaan fotografi ataupun gambar-gambar foto yang berbentuk editorial seperti ini, sesuatu cerita yang ingin disampaikan dalam majalah ke surat khabar ke dapat disampaikan dengan lebih efektif lah. Sebab ada gambar-gambar yang mewakili ataupun menceritakan dengan lebih mendalam. Okey, genre ataupun tema untuk fotografi editorial biasanya dalam bidang jurnal foto, fashion, portrait, sukan dan landscape. Okey, seterusnya karya yang kedua ialah fotografi kreatif. Okey, fotografi kreatif ni bertujuan untuk memaparkan nilai estetik. Okey, ataupun sesuatu yang cantik lah ataupun berseni. Okey. Kemudian fotografi kreatif ni dia berfungsi sebagai medium untuk juru foto menyampaikan gaya atau inovasi teknik fotografi mereka yang tersendiri. Okey, maksudnya di sini fotografi kreatif ni selalunya dia akan menampilkan karya-karya ataupun style lah fotografer tu yang tersendiri ya. Jadi contohnya ada karya-karya fotografer yang menampilkan gaya yang seni abstrak. Jadi mereka suka mengambil gambar-gambar yang bercorak abstrak. Okey, dan sebagainya lah. Okey, kemudian dalam fotografi kreatif, elemen tambahan yang digunakan adalah bertujuan untuk menambah baik foto daripada keadaan asal. Okey, biasanya untuk fotografi kreatif ni dia ada composition lah ataupun komposisi gambar lah, di mana macam contohnya gambar olive ni dia selalunya fotografer dia akan fikir
dan merancanglah gambar-gambar fotografi yang mereka hasilkan. Mereka akan fikir dan rancang bahan-bahan yang hendak digunakan bagi menghasilkan satu karya yang ada nilai estetik lah, ataupun karya yang menarik seperti ini. Okey. Dan seterusnya karya fotografi yang seterusnya ialah fotografi komersial. Okey, fotografi komersial digunakan untuk pengiklanan. Pengiklanan untuk mempromosikan sesuatu produk, fashion ataupun perkhidmatan, sama ada dalam media cetak ataupun media digital. Okey, terdapat beberapa contoh fotografi komersial. Termasuklah ni pecahan dia lah, semua di bawah fotografi komersial ataupun fotografi periklanan. Okey, yang pertama ialah fotografi arkitek, yang kedua ialah fotografi persekitaran ataupun environmental portraits, yang ketiga fotografi makanan ataupun food fotografi, yang keempat fotografi produk ataupun produk fotografi, dan yang kelima fotografi fashion ataupun fashion fotografi. Okey, kita tengok dengan lebih mendalam lagi untuk fotografi komersial, jenis fotografi arkitek. Okey, fotografi arkitek menonjolkan rekaan dalaman, okey, ataupun luaran lah, bagi menunjukkan gambar bahagian struktur dalaman rumah, bangunan, restoran dan sebahagian ruangan. Okey, jadi gambar jenis fotografi arkitek ni dia lebih khusus untuk mempamerkan ruangan dalaman sesuatu rumah lah ataupun kediaman. Okey, tujuannya untuk mempromosikan lah. Contohnya kalau orang nak jual perabot, okey, ataupun jual bahan-bahan di dalam rumah, mereka akan menggunakan fotografi arkitek lah. Okey. Dan jadi kat sini juru kamera akan menggunakan kesan pencahayaan dan kreativiti untuk menampilkan keunikan rumah. Jadi gambar-gambar yang dihasilkan banyak kebanyakannya adalah gambar-gambar dalaman, maknanya interior lah di dalam rumah. Jadi kesan cahaya amat memainkan peranan penting bagi menampilkan gambar yang cantik dan menarik. Okey, seterusnya jenis yang kedua ialah fotografi persekitaran. Okey, fotografi persekitaran ni biasanya digunakan untuk menunjukkan suasana persekitaran harmoni dan menarik, sama ada dalam bidang pekerjaan, perkhidmatan, rekreasi dan lain-lain lah. Di mana gambar-gambar untuk fotografi persekitaran ni dia akan menunjukkan operasi ataupun situasi seharian sesebuah perniagaan bagi tujuan promosi. Contoh dalam gambar di sebelah ni, ini adalah fotografi persekitaran dalam perniagaan binatang, kucing kan boleh nampak kat sini. Jadi ini adalah tugas seharian pekerja-pekerja dalam bidang tersebut lah. Jadi kisah seharian pekerja-pekerja ini digambarkan menerusi fotografi persekitaran lah. Tujuan gambar ini adalah untuk mempromosikan perniagaan ini macam hotel untuk kucing. Okey, seterusnya jenis fotografi komersial yang ketiga ialah ini yang paling popular sekali dan ramai fotografer menceburi bidang inilah, iaitu fotografi makanan. Ini sekarang memang tengah viral, banyak orang pandai ataupun belajar untuk mengambil fotografi makanan sebab mereka ingin memasarkan produk mereka dan menghasilkan label-label produk-produk makanan mereka tersendirilah. Okey, jadi tujuan fotografi makanan ni dia adalah untuk mempromosi menu dalam bidang kulinari. Kulinari ni adalah bidang masakan, sama ada dalam majalah ataupun buku resepi. Okey, fotografi ini difokus pada makanan lah, dan jurugambar boleh memasukkan kesan cahaya serta latar belakang yang menarik. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar ini, kebanyakan gambar ni banyak di-shoot ataupun diambil di dalam rumah lah. Jadi penggunaan ataupun kesan cahaya amat dititik beratkan. Dan selamping itu susunan ataupun komposisi gambar mereka olah dengan menggunakan latar belakang yang menarik lah. Ada yang guna papan macam ni, ada yang guna background
Macam-macam background lah yang mereka gunakan untuk menghasilkan latar belakang yang menarik. Dan gambar untuk fotografi makanan ni juga menonjolkan alam benda semula jadilah dengan cara yang menarik. Okey, seterusnya fotografi produk. Okey, fotografi produk ni difokuskan pada reka bentuk produk. Okey, itu tujuannya untuk menjual produk tersebut. Jadi pengguna yang melihat fotografi ataupun gambar tersebut akan menarik minat dan mereka akan membeli dan menggunakannya lah. Contoh macam gambar jam ni. Okey, jadi fotografer akan ambil gambar jam ni dengan cara yang menarik. Dan juga kalau bagi perempuan, mereka akan lebih tertarik dengan gambar periuk-periuk macam ni. Jadi mereka akan menggunakan ataupun membeli sebab terpengaruh dengan kecantikan daripada foto yang dihasilkan. Okey, dan yang terakhir ialah fotografi komersial dalam bidang fotografi fashion. Ini adalah antara bidang fotografi yang tertua lah. Di mana bidang fashion ni okey, sejak daripada zaman dahulu lagi banyak fotografer menggunakan ataupun pereka-pereka fashion banyak menggunakan hikmat jurugambar untuk mempromosikan barangan mereka lah. Okey, jadi tujuan dia adalah untuk memaparkan periklanan bagi fashion terkini dalam majalah dan juga menonjolkan teknik dalam fotografi lah. Okey, supaya barang-barang ataupun pakaian untuk fashion baju terkini dapat dijualkan kepada pengguna. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham dan cuba menjawab soalan kuis yang cikgu sertakan dalam grup. Okey, sekian. Terima kasih.